Masa tak tiba. Jadi cikgu tak nak bazirkan masa untuk tunggu yang seterusnya. Jadi kita akan mula ETPR bagi matematik kali yang ke-9 secara online dalam Google Meet. Jadi dalam sini apa yang kita nak belajar hari ini? Bahagian yang kita akan belajar dekat hari ini adalah macam mana kita menjalankan pengiraan. Pengiraan apa? Pengiraan yang melibatkan pelbagai operasi ke atas kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Sebenarnya untuk bahagian ini sebenarnya dia agak ringkas murid. Hanya cikgu akan tekankan sangat dalam hari ini kerana cikgu nampak langkah penyelesaian bagi semua anda masih belum mantap lagi. Apa maksudnya masih belum mantap lagi? Kamu hampir semua kerja yang saya nampak, yang saya terima daripada kamu semua, langkah kerja kamu tidak tepat. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting apabila anda belajar matematik. Apabila kamu belajar matematik, bahagian ini sangat penting. Kalau kamu tidak bagi langkah kerja yang tepat, sebenarnya ia secara tidak langsung akan menyebabkan kamu kekurangan markah. Kamu akan ditolak markah dalam peperiksaan. Jadi cikgu harap apabila kamu belajar dalam matematik, cikgu harap apa yang kamu terima, apa yang kamu ingat adalah langkah kerja yang betul, yang tepat. Kalau kita lihat dekat sini, contoh 18. Jadi dekat sini, kita lihat cari nilai bagi setiap yang berikut. Sebenarnya setiap ini adalah yang matematik, operasi matematik yang biasa yang kamu memang sudah tahu macam mana buat. Hanya dekat sini yang bezanya adalah ia telah menambahkan unsur. Unsur apa? Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Jadi ini adalah benda-benda yang tambahan dalam operasi yang kamu nampak. Jadi sebelum kita sambung dekat sini, cikgu nak kamu lihat kepada tips pestari dekat sini. Jadi ini adalah satu bahagian yang amat penting. Yang amat penting. Kenapa? Kerana kamu sebelum ni apa yang kamu telah buat adalah daripada langkah yang kedua ini. Selesaikan operasi di dalam tanda kurung. Lepas tu baru kamu selesaikan operasi darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Lepas tu baru kamu selesaikan operasi tambah dan tolak dari kiri ke kanan. Tapi untuk hari ini kamu bila nak selesaikan operasi yang melibatkan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3, kamu perlu cari nilai bagi kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 atau punca kuasa 3 dahulu. Barulah diiringi dengan selesaikan operasi di dalam tanda kurung. Lepas tu baru pergi kepada selesai operasi darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Akhirnya baru kamu selesaikan operasi tambah dan tolak dari kiri ke kanan. Jadi ini adalah langkah dia, adalah urutan dia kamu menyelesaikan soalan dalam matematik. Dan ini juga adalah amat penting. Ini juga adalah amat penting. Jadi kita lihat penyelesaian soalan, contoh penyelesaian soalan yang dalam contoh sini. Untuk soalan pertama, 0.5 kuasa 2 tambah dengan punca kuasa 3 bagi 1000. Jadi dekat sini langkah yang pertama kamu nampak dekat sini adalah dia menyelesaikan kuasa 2 sini dengan punca kuasa 3 dekat sini. Jadi apabila dia dapatkan jawapan ini boleh dapat melalui calculator. Calculator. Seperti apa yang cikgu pernah tunjukkan sebelumnya. Kuasa 2, 0.5 kuasa 2 sama dengan. Kalau dalam kalkulator kamu keluar macam ni, cikgu kan pernah ajar kamu, kamu tekan S dengan D ni. Jadi dia akan jadi 0.1
IPA perpuluhan 25. Lepas tu, kalau punca kuasa 3, punca kuasa 3 shift ini, punca kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi 1000. Bagi 1000 adalah 10. Adalah 10. Sebenarnya dalam kalau kamu tidak mempunyai kalkulator saintifik ni, kamu boleh cuba download kalkulator saintifik yang free version dalam handphone kamu. Kamu boleh cuba gunakan dia. Cikgu rasanya cikgu asyik lupa. Jadi hari ini cikgu nak catat. Cikgu bagi kalkulator yang dalam Play Store itu. Cikgu sharekan link dalam Play Store itu kepada kamu supaya kamu boleh cuba download kan untuk guna. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh tanya cikgu. Tanya cikgu, jangan rasa segan nak tanya. Kamu perlu tanya dengan cikgu. Cikgu akan ajar. Okay? Kalau tidak, mungkin cikgu tengoklah mana masa yang sesuai itu, cikgu akan tunjukkan kepada kamu juga dalam Google Meet supaya kamu tahu cara menggunakan kalkulator yang cikgu kongsikan dalam handphone punya. Okay? Yang version yang cikgu kongsikan dalam Google Meet ini mungkin susah untuk kamu mencapai. Kalau kamu ada komputer, mungkin kamu boleh minta dengan saya. Kamu boleh PM cikgu, minta kalkulator yang cikgu tunjukkan dalam laptop, yang dalam Google Meet itu. Cikgu boleh sendkan installer kepada kamu kalau kamu ada laptop ataupun komputer. Kalau hanya gunakan handphone, cikgu akan kongsikan versi yang Android punya, yang dalam Play Store yang kamu dapat download daripada Play Store punya kepada kamu. Cikgu sini ada 2 versi yang kamu boleh cuba gunalah. Okay. Jadi kita lihat kepada yang B. Negatif 3 kuasa 3. Tolak dengan punca kuasa 2 bagi 64. Jadi dia selesaikan. Seperti yang soalan yang ini, cikgu telah beritahu kamu dan cikgu telah ingatkan kamu apabila kita nak selesaikan yang ini ke dalam kalkulator, kamu mesti masukkan apa? Masukkan kurungan juga. Negatif 3 tutup kurungan, lepas tu kuasa 3 shift ini kuasa 3. Kamu mesti sama. Okay? Sama dengan. Okay, cikgu akan rekomen kamu beli kalkulator kelas Swiss ini. Kenapa? Kerana paparan dia itu adalah sama seperti yang kamu lihat dalam soalan. Ini adalah nanti cikgu juga sendkan link kepada dalam Shopee. Mana dalam Shopee yang kamu boleh dapat beli kalkulator ini. Kalau tak salah, harga kalkulator ini dalam Shopee adalah RM70 ke RM75. Okay? Kalau kamu mampu, memang cikgu rekomen kamu guna kalkulator ini. Kalau tidak, kamu boleh cuba beli kalkulator daripada koperasi sekolah masa buka sekolah nanti. Kalkulator dekat koperasi sekolah dalam harga lingkungan kira-kira RM30. Dia bukan sama bentuk macam ni, tapi kalkulator itu juga dapat diguna. Okay, itu juga dapat diguna. Okay, untuk C. Jadi dekat sini kamu pun boleh nampak dia menyelesaikan punca kuasa 2 dengan kuasa 3. Lepas tu dia menyelesaikan bahagi dahulu. Baru tambah. Untuk yang ini dia menyelesaikan dalam kurungan dahulu. Baru dia darab. Tengok kuasa 2 dekat sini. Dia tidak dapat kuasa ke dalam dahulu. Dia mesti selesaikan yang dalam dahulu. Barulah dia boleh kuasa 2. Okay. Jadi ini adalah bahagian yang amat penting yang kamu
boleh nampak macam mana penyelesaian dia. Jadi jadi sini adalah latihan-latihan yang cikgu ingin tunjuk kepada kamu. Jadi cikgu akan snapshot. Cikgu akan cuba buat beberapa contoh yang bolehlah kepada kamu supaya kamu ada idea macam mana nak selesaikan soalan. Cikgu rasanya terlalu banyak dekat sini kerana nanti paparan. Cikgu ambil sikit demi sikit dulu. Cikgu buat soalan A sampai C dulu. Nanti baru D sampai F. Lepas tu baru G sampai I. Okey, jadi kita mula dengan sini dahulu. Jadi kita cuba selesaikan soalan A. Soalan A. Soalan A. Punca kuasa 2 bagi 49 tambah dengan 3 kuasa 2. Jadi mula-mula kita selesaikan punca kuasa 2 ini dengan kuasa 2 ini dahulu. Kita selesaikan 2 ini dulu. 49. Jadi dekat sini cikgu keluarkan kalkulator lah. Ada yang cikgu akan cuba tekan dalam kalkulator untuk kamu. Ada yang cikgu tidak akan. Kalau tidak terlalu banyak masa kita akan bazir nanti. Punca kuasa 2 49. Jadi dia sama dengan 7. Lepas tu 3 kuasa 2 adalah 9. Jadi di sini adalah 7, di sini adalah 9. Jadi 7 tambah 9 berapa? 7 tambah 9 16. Jadi kita telah selesaikan untuk soalan A. Soalan B. Ingat langkah mesti satu langkah demi satu langkah. Jangan terus tulis jawapan dalam matematik. Ini adalah cara yang salah. Ini adalah cara yang salah. Kecuali soalan beritahu kamu macam itu. Untuk soalan B. Punca kuasa 3 bagi 27 tolak 1,5 kuasa 2. Punca kuasa 3 bagi 27 adalah 3. 1,5 kuasa 2 berapa? Jadi kita boleh guna kalkulator lah. Yang kalau kamu sudah ingat, tak semestinya kamu selalu kena guna kalkulator. Kalau dia keluar macam ni, kita tekan ni 2,25. Jadi 2,25. Jadi jawapannya sama dengan 3 tolak 2 adalah 1. Jadi bila tolak adalah 0,75. Kamu boleh guna kalkulator. Dekat sini kamu memang boleh guna kalkulator untuk selesai dan kamu tulis jawapan macam ni. Untuk soalan C. Sekarang kita pergi kepada soalan C. Yang baru masuk jangan risau. Banyak contoh yang cikgu akan tunjukkan dalam hari ini. Kalau yang depan terlepas tu, sila tengok YouTube yang cikgu akan kongsikan selepas ni. Jadi untuk yang tengok melalui YouTube tu, kamu kena sabar. Kenapa? Kerana kadang-kadang cikgu upload YouTube itu dia akan lambat. Jadi lambat cikgu akan kongsikan. Kadang-kadang dia sangat laju, cikgu boleh kongsikan dengan lebih cepat sedikit. Kita lihat soalan C. Soalan C. Punca kuasa 3 bagi negatif 64. Darab dengan sifar perpuluhan 2 kuasa 3. Jadi kalau untuk soalan ini, macam mana kamu dengan tekan dalam kalkulator? Punca kuasa 3. Kamu nampak ada negatif 64 kan? Kalau kamu tak pasti kamu nak letak kurungan ke tak letak kurungan, baik,
kita letak kurungan. Negatif 64. Okay. Jadi dia sama dengan berapa? Negatif 4. Jadi kita tulis dulu. Negatif 4. Darab. Sifar perpuluhan 2 kuasa 3 berapa? Kalau untuk kita selalu akan kata, oh, sifar perpuluhan 8. Adakah dia betul? Kita cuba tekan dalam kalkulator. Kuasa 3 sama dengan. Macam mana kalau kita menemui masalah macam ni? Jadi kita kena tekan shift, tekan ENG. Tekan shift lagi, tekan ENG. Okay? Sifar perpuluhan. Pastikan sini adalah sifar. Pastikan sini adalah sifar. Jadi adalah sifar perpuluhan sifar 8. Okay? Sifar perpuluhan sifar. Tak lancar lagi. Okay. Jadi kita darabkan dia. Okay, darabkan dia. Kalau kamu tak confident darab macam ni, keluarkan kalkulator lah. Negatif 4 darab dengan sifar perpuluhan sifar 8 sama dengan ini lagi. Negatif sifar perpuluhan 3 sifar 32. Okay. Negatif sifar perpuluhan sifar 32. Okay, jadi cukup. Jadi ingat langkah-langkah mana ada langkah yang penting ni. Langkah ini adalah semua langkah yang cikgu nak beritahu kamu. Langkah ini sangat penting. Langkah ini adalah sangat penting. Ini adalah sangat penting. Mesti ada. Mesti ada langkah ini. Kalau tidak ada langkah ini, dalam matematik kamu, penyelesaian matematik kamu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tidak tepat, kurang tepat. Ataupun kita boleh syaki kamu meniru. Kenapa? Kerana macam mana kamu dapat jawapan ni? Ini adalah benda yang dalam matematik yang kamu kena ingat. Okay? Jadi jangan risau, cikgu akan savekan dia. Nanti cikgu akan kongsikan dia dalam WhatsApp, Telegram dengan Google Classroom. Mana-mana yang kamu boleh capai. Jadi lepas tu kita cuba soalan D hingga F. D hingga F. Okay, D hingga F. Okay, papan yang baru D hingga F. D hingga F. Dan biru. Okay, untuk soalan D. Macam mana kita selesaikan soalan D? Negatif 2 kuasa 2 bahagi punca kuasa 100. Jadi untuk soalan ini, kalau kamu sudah pandai tu, kamu boleh kira sendiri. Kamu tak payah guna kalkulator. Tapi untuk negatif kuasa 2, negatif 2 kuasa 2 ini cikgu guna kalkulator supaya kamu jelas. Okay, untuk soalan ini bila kamu guna kalkulator, kamu mesti bagi dia kurungan. Negatif 2 dalam kurungan kuasa 2. Adalah sama dengan berapa? Adalah sama dengan 4. Okay. Jadi dia adalah sama dengan 4. 4 bahagi punca kuasa 100. Punca kuasa 100 adalah 10. Cikgu tak hafal. Kalau kamu tidak hafal, jangan risau. Guna kalkulator dahulu. Jadi 4 bahagi 10. Jadi sama dengan sifar
3.4. Dalam kalkulator dia akan bagi jawapan macam ni. Jawapan untuk soalan ni kamu boleh tulis dalam dua bentuk. Kamu boleh tulis sama ada 3.4 ataupun kamu boleh tulis jawapan 4/10. Mana-mana satu jawapan adalah diterima. Tak ada masalah. Terutamanya apabila kamu buat kerja nanti, kalau kamu menemui masalah, jangan segan nak tanya cikgu. Bila masa saja kamu boleh message cikgu. Secara personal lah, lebih senang. Kalau dalam Telegram tu, kamu boleh message cikgu dalam Telegram tu, terus dalam channel itu. Kan di bawah, setiap kali di kat bawah itu komen, kamu boleh tekan komen tu masuk, kamu boleh tanya dekat sana. Ataupun kamu boleh secara personal dengan cikgu pun tak ada masalah. Kalau untuk sesiapa yang pandai guna Google Classroom, kamu boleh cuba komen dalam kerja yang cikgu bagi tu. Kamu boleh bagi komen dekat sana. Jangan risau, cikgu akan dapat notifikasi. Cikgu akan cuba jawab secepat mungkin. Kalau waktu malam sebelum pukul 10, biasanya cikgu akan secepat mungkin jawablah. Kalau selepas pukul 10 sampai esok pagi pukul 7 itu, mungkin cikgu jarang akan balas. Tapi selepas cikgu nampak mesej tu, cikgu akan cuba sedaya upaya untuk balas kamu. Jangan risau. Yang pentingnya adalah kamu nak belajar, kamu akan tanya soalan. Cikgu akan cuba. Okay, kita lihat soalan E. Macam mana soalan E ini kita selesaikan? Punca kuasa 2 bagi 2 1/4 tolak dengan punca kuasa 3 bagi 15 5/8. Okay, jadi untuk soalan ini, kalau kamu ada tengok dalam buku test, kamu akan tengok dalam buku test, kamu akan nampak soalan dia akan menyelesaikan dengan cara macam ni kan. Kamu tengok pecahan ini adalah nombor campur, dia akan tukar kepada pecahan tak wajar dahulu. Jadi untuk soalan ini, cikgu galakkan kamu juga buat macam ini dahulu. Okay? Untuk tingkatan 1, kamu mesti buat macam ini dulu. Kenapa? Kerana cikgu nak kamu memang faham apa yang terjadi sebenarnya. Okay, jadi seperti 2 1/4 ini, kalau kamu tidak confident, kalau untuk yang ini, cikgu buat seperti biasa dahulu. 2 yang ini, punca kuasa 2. 2 darab 4, 8 tambah 1, 9/4. Kalau kamu tidak confident, kamu boleh guna scientific calculator untuk semak. Macam cikgu inilah. Shift ini. 2 1/4. 2 1/4. Jadi cikgu tekan sama dengan 9/4. Tengok sama kan? Jadi ini adalah cara yang kita, kalau kita guna dalam calculator. Okay, jadi kalau untuk yang ini, cikgu pun tekan sekaligus lah supaya kita buat 15. Macam kadang-kadang macam ni kan, cikgu sendiri pun tidak confident, cikgu juga akan guna calculator. Jadi dia adalah 125/8. Jadi kita cuba selesai. Tolak punca kuasa 3 125/8. Okay, jadi dekat sini, kita selesaikan dekat sini. Kamu boleh guna calculator, jangan risau. Okay, kalau di sini cikgu tahu cikgu tidak guna calculator lah. Cikgu guna 3/2 tolak dengan 5/2. Betul kah? Jangan risau. Cikgu gunakan kalkulator untuk tunjukkan kepada kamu. Tengok betul ke tidak. Macam ni lah. Punca kuasa 2
bagi pecahan 9/4 adalah sama dengan 3/2. Tengok, betul kan? Jadi kita cuba lagi. Punca kuasa 3 bagi pecahan 125 per 2. Bukan per 2, sorry. Per 8. Sama dengan 5/2. Tengok. Kadang-kadang kamu mesti cuba sendiri pun boleh. Jangan risau. Matematik, cikgu tak risau kamu salah. Cikgu yang risaunya adalah kamu tak sanggup belajar apa yang salah, kenapa salah dan macam mana kita tidak akan salah lagi. Jadi untuk yang sini, kalau kamu masih tak confident dekat sini, cikgu masih akan suruh kamu guna calculator. Guna calculator. Macam mana? Pecahan 3/2 ke bawah 2, tekan ke sini dulu. Kamu selalu kena lihat ini dekat mana. Kalau dia dekat bawah ini, kamu mesti tekan ke kanan supaya dia pergi ke kanan dahulu. Tolak pecahan 5, tekan ke bawah 2. Jadi sama dengan negatif 1. Jadi dekat sini jawapannya negatif 1. Okey? Kita lihat soalan F. Punca kuasa 3 bagi 1/125 darab dengan sifar 0.3 kuasa 2. Okey. Jadi untuk ini, sebenarnya anda kalau rujuk kan, sebenarnya ini kita boleh selesaikan sudah. Sama dengan 1/5 darab. Sifar 0.3 kuasa 2, kamu rasanya berapa? Sifar 9. Betul kan? Sifar 0.3 kuasa 2. Bukan. Sifar 9. Jadi, sifar 9. Lepas tu, kamu boleh guna kalkulator lah. 1/5. Tengok, bling-blingnya dekat sini kan. Jadi saya kena tekan dia supaya dia jadi penuh. Baru saya darab dengan sifar 0.9. Sama dengan, tengok dia macam ni. Saya tekan ni. Sifar 0.18. Sifar 0.18. Okay. Ingat, untuk jawapan akhir ini sebenarnya dia tidak ada ketetapan. Jawapan akhir juga boleh dalam pecahan. Seperti tadi kan, dia kalau dalam pecahan tadi adalah berapa? Adalah 9/500. Jadi bermaksudnya kalau dia adalah dalam 9/500 juga diterima. Okay, jawapan akhir tidak. Kalau soalan tidak nyata apa-apa, macam dia suruh kamu betulkan kepada berapa titik perpuluhan kan. Jadi jawapan kamu boleh dalam pecahan ataupun dalam titik perpuluhan. Okay. Kamu jawapan akhir juga boleh dalam pecahan. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti tahu. Jadi cikgu savekan dia supaya kamu boleh rujuk lagi nanti. Ini contoh 2. Okay. Jadi kita sekarang pergi kepada soalan.
G hash I dalam buku test. Sebenarnya ini adalah latihan kamu. Tapi oleh kerana kamu ada buku kerja, jadi cikgu ambil soalan dalam buku test ni sebagai contoh untuk mengajar kamu. Okey, papan baru. Okey. Soalan G H I. Okey. Semakin susah sudah sekarang. Okey, nampaknya yang macam susah sudah. Okey, soalan G. Punca kuasa 12/27 bahagi dengan negatif 2/3 kuasa 3. Okay, untuk soalan ini, seperti apa yang cikgu telah ajar dalam hari Rabu yang lalu, kadang-kadang pecahan ini dia boleh dipermudahkan. Macam mana nak permudahkan tu, kamu boleh guna kalkulator untuk cuba sebenarnya. Ataupun kamu boleh cuba bahagi dengan nombor yang sama. Yang nombor apa? Nombor perdana. Kalau masih ingat lagi nombor perdana adalah berapa? Adalah 2, 3, 5, 7. Masih ingat tak? Okay. 12/27. Tengok dia boleh jadi 4/9 kan? Jadi langkah yang pertama ini kita permudahkan dia dulu. 4/9. Yang lain tu kita masih salin sajalah. Kita jangan selesaikan dulu. Lepas tu baru kita selesaikan punca kuasa 2 dengan kuasa 3. Ini sama dengan 2/3 bahagi dengan negatif. Ini akan jadi negatif 8/27. Kalau kamu guna kalkulator lah. Lepas tu macam mana? Bahagi kepada pecahan. Bahagi kepada pecahan kan kamu sudah pernah belajar. Apabila kita bahagi kepada pecahan, kita akan tukar dia kepada darab. Dan pecahan itu akan disongsangkan. Jadi sama dengan 2/3 darab dengan negatif 27/8. Jadi sekarang baru kita selesaikan. Positif, negatif, negatif. Buat 1. 8 bahagi 2 adalah 4. 3 bahagi 3, 1. 27 bahagi 3 adalah 9. Jadi negatif 9/4. Jawapannya adalah negatif 9/4. Betul tak? Kita boleh cuba menggunakan kalkulator. 2/3 bahagi dengan kurungan negatif 8/27. Tengok, kalau kamu sini kamu terus tutup kurungan, dia akan macam ni kan? Jadi bermaksudnya salah sudah. Jadi kamu mesti tekan ini, pergi kepada sini, baru kamu tutup kurungan. Tengok, baru dia akan penuh. Sama dengan, tengok, negatif 9/4. Nampak? Jadi ini adalah cara dia. Ini adalah cara yang tidak guna kalkulator ni. Sebenarnya ini juga adalah langkah kerja yang patut kamu belajar. Kalkulator bagi kamu sekarang dia hanya sebagai alat panduan kamu. Kamu jangan potong Q. Potong Q terus ni pergi kepada jawapan ni. Kamu mesti belajar macam mana bahagi dengan pecahan. Lepas tu soalan hash. Cikgu guna warna coklat lah supaya lebih jelas. Hash negatif 5 kuasa 2 tambah dengan punca kuasa 2 bagi 2 7/9
tolak 2 kuasa 3. Jadi mula-mula langkah ini yang kita kena selesaikan dahulu. Jadi sama dengan negatif 5 kuasa 2 tambah 2 darab 9, 18. 18 tambah 7, 25. 25 per 9. Tolak 2 kuasa 3. Jadi sekarang kita selesaikan kuasa 2, punca kuasa 2 dengan kuasa 3. Negatif 5 kuasa 2. Negatif kuasa 2 akan jadi positif. 5 kuasa 2, 25. Tambah dengan 25 per 9 punca kuasa 2 akan jadi 5 per 3. Tolak 2 kuasa 3 akan jadi 8. Akan jadi 8. Jadi dekat sini, yang ini kamu boleh selesaikan sekaligus pun boleh. Kamu nak selesaikan satu pun boleh. Jadi dekat sini cikgu selesaikan satu persatu lah. Tapi ini cikgu akan tukar dia kepada nombor campur dulu. 25 tambah 1, 2 per 3 tolak 8. Jadi sama dengan 26, 2 per 3, 2 per 3 tolak 8. Jadi sama dengan 18, 2 per 3. Lepas tu kamu boleh guna kalkulator untuk semak. 25 tambah pecahan 5 per 3, tekan dia ke kanan, tolak dengan 8. Jadi jawapannya dia dalam pecahan tak wajar kan? Senang. Kamu tekan shift, tekan ini. Tengok. Tapi kalau kamu tak tekan shift, kamu tekan ini saja, apa akan terjadi? Tengok. Dia akan terjadi nombor titik perpuluhan. Jadi shift ini adalah untuk dia jadi nombor campur macam ni. Jadi bermaksudnya di sini apa yang cikgu buat sudah? Betul. Jadi cikgu gunakan hero lagi untuk selesaikan soalan yang terakhir sini. Ada apa-apa masalah murid-murid? Kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh angkat tangan dalam Google dalam Google Meet ini. Kamu boleh angkat tangan. Kamu boleh angkat tangan dan kamu boleh type masalah kamu dalam message ataupun kamu buka mic, kamu tanya cikgu terus pun boleh. Kalau cikgu tak perasan, kamu boleh buka mic terus tanya cikgu. Mana bahagian itu kamu mesti tanya. Jangan tinggalkan apa-apa yang tak faham itu dalam hati saja. Nanti apa yang kamu telah belajar ni, jangan risau. Kamu just tanya kepada cikgu saja. Cikgu sangat mengalu-alukan soalan kamu. Untuk soalan A ini. Jadi tengok lagi rumit lagi. Apa? Kita selesaikan dia. Salin soalan dahulu. Punca kuasa 2 bagi 16 tolak 6 kuasa 2 darab punca kuasa 3 bagi negatif 54 per 128. Jadi apabila saya nampak ada pecahan macam ni kan, biasanya saya akan cuba selesaikan dia. Selesaikan dia. Apa maksudnya? Adalah saya akan cuba permudahkan dia. Jadi kita cuba dekat sini. Punca kuasa 3 shift punca kuasa 3 bagi negatif
54 per 128. Tengok dekat sini kan. Cikgu tak guna kurungan pun boleh kan? Ya. Ini adalah kebaikan bagi kalkulator jenis ni lah. Dia tak payah guna kurungan. Tapi ada kalkulator yang lama dulu, saintifik dulu, perlu guna kurungan. Jadi, okey. Cikgu telah salah. Cikgu nak permudahkan. Kenapa cikgu buat punca kuasa 3? Sorry. Okay. Pecahan 54 per 128. 27 per 64. Jadi kita ubah. Punca kuasa 16 tolak 6 kuasa 2 darab yang 3. Punca kuasa 3 tapi negatif. Tadi berapa? 54 per 128. 27 per 64. 27 per 64. Jadi sekarang kita selesaikan. Punca kuasa 2 dekat sini dengan punca kuasa 3 dekat sini. Kuasa 2 ini tidak dapat selesai kerana dia kena selesaikan kurungan dahulu. Jadi kita selesaikan sini dulu. Punca kuasa 16 adalah 4 tolak 6. Kuasa 2. Darab dengan punca kuasa 3 bagi ini adalah negatif 3 per 4. Jadi kerana sudah macam ni, jadi saya kena bagi dia kurungan. Kenapa? Kerana darab dengan negatif ni tak boleh macam bersebelahan macam ni. Kita mesti bagi kurungan. Kenapa? Kerana 3 per 4 ini adalah negatif. Okey. Jadi kita selesaikan dekat sini sama dengan 4 tolak 6 adalah negatif 2. Kuasa 2 darab dengan negatif 3 per 4. Negatif 2 kuasa 2. Negatif kuasa 2 akan jadi positif. 2 kuasa 2 adalah 4. Darab dengan negatif 3 per 4. Positif, negatif, negatif. 4, 1 sama dengan, jawapan sama dengan negatif 3. Kita boleh guna kalkulator untuk cuba semak. Kita cuba semak. Kita guna ini 4 darab dengan negatif 3 per 4. Tengok salah sudah. Mesti tekan ni baru tutup kurungan. Negatif 3. Ataupun kita boleh masukkan keseluruhan ni ke dalam kalkulator juga murid. Tengok punca kuasa 2 bagi 16. Tekan ke sini. Tolak 6. Tutup kurungan kuasa 2. Darab dengan punca kuasa 3 bagi negatif pecahan 54 per 128. Tengok sebenarnya kalkulator dia boleh selesaikan terus. Tengok jawapannya negatif. Tapi penyelesaian dalam soalan ini cikgu tak benarkan kamu terus tulis jawapan negatif 3. Kamu mesti kena ada langkah-langkah macam ni. Kalau dekat sini langkah apa yang boleh tak ada untuk soalan ini, langkah ini kamu boleh guna kalkulator untuk selesai, tak ada masalah. Tak perlu kamu potong-potong. Macam untuk langkah ini kan, yang nak gunakan cara potong-potong ini kan, kamu memang boleh guna kalkulator. Untuk dapatkan jawapan dekat bawah itu. Tak payah kamu potong macam ini. Boleh. Tapi cikgu nak kamu menyelesaikan soalan itu langkah demi langkah. Jadi ini cikgu juga akan save sebagai contoh rujukan kamu ni. Contoh 3. Jadi sekarang kita lihat balik kepada buku teks kita. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi,
Ini adalah kerja rumah yang kamu perlu buat yang untuk hari ini. Muka surat 19. Hari itu muka surat 19, cikgu minta kamu buat soalan 1 dengan 2. Hari ini kamu akan sambung daripada soalan 3 sampai soalan 8. Tengok soalan 8, 7, 8 ni kamu mesti ikut langkahnya satu demi satu. Sudahlah apa yang cikgu ajar tadi lah. Untuk yang soalan 3 sampai 6 ni, cikgu juga harap kamu siapkan seperti langkah yang cikgu telah buat macam ini. Jadi murid-murid sila cuba. Sila cuba. Memang akan mengambil masa, tapi cikgu nak kamu cuba. Lepas tu, cikgu nak juga kamu cuba soalan dekat muka surat. Dekat muka surat 20. Dekat muka surat 20. Untuk soalan muka surat 20 ini, cikgu nak kamu cuba soalan 1 hingga soalan 4. Soalan 1 hingga soalan 4. Tapi dekat sini, cikgu nak bagi tips. Jadi cikgu bagi tips cikgu bagi tips macam mana selesaikan. Kalau tidak, nanti semua hentam saja. Cikgu bagi tips untuk soalan 1 dengan soalan 2 dahulu. Whiteboard baru. Masukkan. Kita lihat soalan 1. Isi padu. Isi padu bagi sebuah kubus ialah 5/8 cm padu. Sentimeter padu. Berapa luas dalam sentimeter setiap permukaan? Berapa? Berapa? Jadi dekat sini, apa yang kita nak cari? Apa isi padu? Cikgu nak bagi konsep. Ini kamu tak perlu tulis dalam penyelesaian kamu. Cikgu hanya tulis supaya kamu tahu konsep dia. Macam mana kita cari isi padu bagi kubus? Isi padu kubus sama dengan panjang, jarak panjang, jarak panjang. Kenapa? Kerana kubus kan? Kubus. Semua adalah sama panjang, betul? Semua adalah sama panjang bagi kubus. Jadi, kalau ini P, tingginya pun adalah P, dan panjangnya, lebarnya juga adalah P. Jadi, untuk soalan ini, mula-mula kita cari dulu apakah panjang. Lepas tu, daripada panjang ini kita cari luas permukaan. Jadi luas setiap permukaan. Luas setiap permukaan adalah macam kalau luas adalah P darab P. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan? Jadi dalam sini isi padu yang diberi dekat sini adalah 15/8. Jadi mula-mula kamu nak cari panjang kan? Panjang dekat sini tengok adalah P darab P darab P. P darab P darab P adalah apa? P kuasa 3 kan? Jadi kalau kamu nak cari P, kamu mesti apa? Mesti punca kuasa 3 kan? Punca kuasa 3 bagi 15/8. Kamu kena cari panjang ni dulu. Lepas tu kamu nilai yang kamu cari ini, kamu luas bagi permukaan adalah P kuasa 2. Jawapan ini kamu kuasa 2. Jadi adalah
jawapan bagi luas. Dan ingat, jawapan akhir bagi luas tu ada unit sentimeter persegi. Kenapa luas adalah sentimeter persegi ya? Okay, jadi ini adalah cara untuk kamu selesaikan bagi soalan 1. Okay, soalan 1. Jadi cikgu tunjukkan macam mana kamu selesaikan bagi soalan 2. Okay, cikgu tak bagi jawapan tapi cikgu nak kamu cuba. Kerana cikgu sudah bagi tips sudah. Ini adalah langkah penyelesaian dia. Okay, soalan 2. Apakah ukuran isi sebuah kubus? Untuk isi padunya adalah sama dengan sebuah kuboid yang berukuran berukuran. Jadi sekarang macam mana kamu nak menyelesaikan dia? Mula-mula kamu nak cari dulu berapa isi padu bagi kubus. Kuboid. Okay. Lepas tu daripada kuboid itu baru kamu nak cari isi padu bagi dia adalah sama dengan isi padu bagi kubus. Jadi apa masuk dekat sini? Cikgu tulis keluar. Isi padu bagi kubus adalah sama dengan isi padu bagi kuboid. Okay. Jadi isi padu bagi kuboid dekat sini adalah panjang darab lebar 1/3 darab dengan 1/4 darab dengan 2/7/9. Jadi kamu dapat jawapan ini dahulu. Okay. Okay. Lepas tu baru kamu pergi cari isi. Jadi ini cikgu letak tanda soal lah. Kamu cari sendiri ya. Okay, lepas tu kamu nak cari apa? Kamu nak cari apa ukuran sisi? Apa ukuran sisi dekat sini? Apa ukuran sisi dekat sini? Ini yang kamu nak cari. Okay, jadi panjang sisi kubus. Okay, adalah punca kuasa 3 bagi isi padu kubus ni. Isi padu kubus ni. Okay, jadi dekat dalam sini adalah letak nilai yang kamu telah cari tadi lah. Adalah letak nilai yang kamu telah cari tadi. Okay, baru kamu selesaikan dia. Dia sama dengan berapa panjang. Panjang adalah sentimeter. Okay, jadi cuba untuk selesaikan soalan 2 ini juga nanti ya. Jangan risau, tak perlu kamu salin dulu. Cikgu akan bagi dia sebagai contoh. Contoh soalan 1 dan 2. Okay, lepas tu soalan 3 dengan 4. Soalan 3 dengan 4. Okay. Okay, hari ini agak panjang sikit kerana cikgu bagi cara penyelesaian yang banyak kepada kamu supaya kamu boleh rujuk. Jangan kelang kabut untuk buat kerja nanti. Perlahan-lahan kerana kamu mesti sangat sabar. Okay, untuk soalan 3. Diberi bahawa isi padu sebuah kotak berbentuk kubus. Adalah ini. Cari jumlah luas permukaan. Okay. Seperti apa yang cikgu cakap tadi. Dia nak cari jumlah luas permukaan. Jadi jumlah luas permukaan bagi kubus. Mula-mula cikgu lukis lagi.
jumlah luas permukaan bagi kubus. Sorry. Jumlah luas permukaan bagi kubus, macam mana kita dapat jumlah luas permukaan bagi kubus? Jumlah luas permukaan bagi kubus adalah luas bagi permukaan darat dengan berapa permukaan? Darat dengan berapa permukaan? Ada berapa permukaan dalam kubus? 1, 2, 3, 4 ya. Nafa, apa masalah? Nafa? Saya nampak kamu angkat tangan, apa masalah? Kamu boleh typekan masalah kamu dalam message. Cikgu boleh baca dari sana nanti. Cikgu teruskan dahulu. 6 permukaan, darat dengan 6. Darat dengan 6. Jadi ini adalah bahagian yang saya nak tinggalkan dahulu. Lepas tu, ini adalah benda yang kita nak cari untuk soalan 3. Tapi masalahnya adalah kalau saya nak cari luas permukaan, saya mesti ada apa? Saya mesti ada panjang sisi dia kan? Jadi, sama juga konsep panjang. Panjang dekat sini adalah punca kuasa 3 bagi 3,375. Saya mesti cari panjang dulu. Supaya saya boleh masukkan dalam sini. Kenapa? Kerana luas permukaan adalah panjang darat dengan panjang. Lepas tu kamu darat dengan 6. Jadi baru kamu dapat jawapan dia sentimeter persegi. Untuk soalan 3 ni. Jadi untuk soalan 3, tipsnya dekat macam ni. Kita lihat soalan 4. Cari isi padu. Dalam sentimeter per padu, sebuah kubus jika jumlah luas permukaan dia adalah ini. Jadi macam mana? Mula-mula kita nak cari apa dulu? Kita perlu cari panjang dia dulu. Jadi dia menggunakan konsep yang sama dengan sini. Macam mana kita cari jumlah luas permukaan? Adalah luas permukaan darat dengan 6 sama dengan jumlah kan? 864. Jadi luas permukaan sama dengan P darat P kuasa 2 darat dengan 6 sama dengan 864. Lepas tu P kuasa 2 sama dengan 864 bahagi dengan 6. P sama dengan punca kuasa 2 bagi 864 per 6. Jadi kamu cari jawapan ini dulu. Lepas tu baru kamu cari isi padu. Isi padu bagi kubus. Sama dengan jawapan tadi kan? P kuasa 3 sama dengan sentimeter padu. Jadi ini adalah contoh-contoh yang cikgu akan tunjukkan kepada kamu untuk hari ini. Supaya boleh menolong kamu menyelesaikan masalah dalam buku kerja anda. Jadi soalan dalam muka surat 20, 1 sampai 4 itu memang dia agak susah sikit. Kalau soalan 5 lagi susah, tapi cikgu tak minta kamu buat. Cikgu hanya minta kamu buat sampai soalan 4 sahaja. Kamu
cuba gunakan contoh-contoh yang cikgu telah bagi kamu dekat sini. Jangan risau, cikgu juga akan kongsikan dia ke dalam WhatsApp, Telegram dengan Google Classroom. Mana-mana yang kamu dapat mencapai, kamu cuba bagi rujuk dekat sana. Ataupun kamu boleh dengar semula YouTube. Rakaman yang cikgu telah buat ini dalam YouTube. Okay? Jadi, kita sampai sini saja untuk hari ini. Kita sudah sampai pukul 12. Jadi ada apa-apa masalah kamu boleh tanya lagi. Dan latihan-latihan sebelum ini cikgu masih harap lagi kamu siapkan tang hantar. Sesiapa murid itu cikgu haraplah kalau yang depan itu tak sempat tu, kamu tidak sempat siap, tak apa. Yang paling utamanya hari ini kamu mesti cuba siapkan kerja dan hantar. Kenapa? Kerana kerja pada hari Rabu itu hanya 2 orang yang telah hantar kepada saya. Abigail, Monica, Naufta dengan Nur Azman. 4 orang saja yang hantar. Yang lain belum hantar lagi. Cikgu nak kamu cuba siapkan kerja dan hantar kepada cikgu secepat mungkin. Kalau ada tak faham, tak pandai, ambil gambar, tanya dengan cikgu. Okay, ada masalah? Okay, ada masalah untuk murid-murid yang ada dalam sini? Okay, kalau tidak,